Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita sama-sama untuk duduk selepas maghrib. Kita mendengar kuliah maghrib pada malam ini, tazkirah maghrib, dan pengajian kita pada malam ini adalah di bawah tajuk ilmu al-qiraat, iaitu ilmu bacaan Al-Quran. Apabila disebut qiraat, saya ingatkan balik, bila disebut tentang qiraat, dia akan terbahagi kepada dua bahagian yang besar. Ada disebut sebagai qiraat 10 yang besar, disebut asyarah kubra, 10 yang besar. Kemudian ada disebut sebagai qiraat 10 yang kecil. Ini asas bila disebut ilmu bacaan Al-Quran. 10 ni apa dia? 10 adalah 10 orang imam. Maksudnya imam qiraat itu ada 10 orang imam. 10 orang imam yang asas, dan setiap seorang imam itu ada dua orang perawi dalam disiplin ilmu qiraat, iaitu imam yang pertama. Imam yang pertama ialah Imam Nafi'. Nafi' ini ialah imam di Madinah. Nafi' al-Madani, bacaan orang Madinah. Imam Nafi' ni ada dua orang perawi, iaitu Qalun dan juga Warsh. Qalun dan juga Warsh. Bagi imamnya yang pertama, ini merupakan bacaan orang-orang Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, imam yang kedua dalam qiraat ialah Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia ada dua orang juga perawi dia. Yang pertama ialah Al-Bazzi, yang kedua ialah Qumbul. Itu imam yang kedua, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni adalah bacaan orang Mekah. Orang Mekah, dia punya imam qiraat dia ialah Imam Ibnu Katsir. Dan bagi kita mazhab Syafi'i ni, imam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, dia membaca Al-Quran dengan melalui qiraat Ibnu Katsir. Cuma kita mazhab Syafi'i, yang kita biasa baca ialah riwayat Hafs an Asim. Tapi kalau kita belajar, kita tahu sebenarnya imam mazhab kita yang namanya Imam Syafi'i itu, dia sebenarnya dia tak baca Quran macam kita baca hari ni. Dia baca dia lain sikit, dia baca dengan qiraat Ibnu Katsir. Ini riwayat dia. Sebab apa? Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i ni dia membesar dekat Mekah. Dia membesar dekat Mekah, kemudian dia belajar ngaji dekat Mekah. Tok guru dia mula-mula di Mekah tu semua wajah bacaan dia 100-200 hijrah ni, zaman perkembangan ilmu qiraat. Jadi orang Mekah ni memang dia baca ikut qiraat Ibnu Katsir. Apa beza dia? Dia baca dengan Maliki Yaumiddin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan Ibnu Katsir. Okey, imam ni kedua, imam mereka. Yang ketiga ialah Imam Abu Amr al-Basri. Imam yang ketiga ialah Imam Abu Amr al-Basri. Bacaan orang Basrah. Orang Basrah ni di Iraq sanalah. Dari dua di Basrah, kemudian yang satu di Kufah. Yang ketiga ni Abu Amr al-Basri, ada dua orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Ini bacaan orang Basrah. Kemudian imam yang keempat ialah Imam Ibnu Amir. Abu Amr yang keempat ialah Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir Asy-Syami. Syam, sebelah Syam sana, sebelah Syria sana. Jadi orang sebelah Syria sana dia baca dengan bacaan Ibnu Amir, Abdullah bin Amir, sebelah Syam sana. Dan Ibnu Amir ni dalam ada 10 orang imam. Antara yang paling senior adalah imam yang keempat ni, Imam Ibnu Amir, Abdullah bin Amir. Sebab dia lahir ketika itu Nabi masih ada lagi di Madinah. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi lah. Dia lahir 2 tahun 3 tahun, disebut dalam riwayat Nabi wafat. Dia imam di Syam, sebelah Syam sana, Dimashq. Dia ada 2 orang perawi dia. Yang pertama ialah bernama Hisham
Yang kedua Ibnu Zakwan. Ini imam yang keempat. Bacaan orang sebelah Syam sana. Okey. Kemudian yang kelima ialah Imam Asim. Imam Asim bacaan orang Kufah. Syam. Kemudian yang masuk yang kelima bacaan orang Kufah. Kufah ni mana? Di Iraq. Asim ni ada dua orang perawi dia. Yang pertama ialah Syu'bah, yang kedua ialah Hafs. Imam yang kelima ni bacaan orang Kufah. Jadi Hafs ni lah yang kita baca hari ni. Yang kita ngaji Quran kita ni, kalau tuan-tuan tengok dia tulis kat situ bacaan Hafs, dia tulis riwayat. Dia kata riwayat dua perawi dia sebut istilah dia riwayat Hafs daripada imam yang kelima, iaitu Imam Asim. Itu yang kita baca. Maksudnya yang kita bacaan, walaupun kita ni orang Malaysia, mazhabnya kita ni mazhabnya Syafi'i, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, tapi dari sudut baca Quran sebenarnya kita membaca berdasarkan riwayat Hafs, bacaan orang Kufah. Tu cuma jarang orang sebut, orang angkat di sudut bacaan. Kalau biasa orang tahu ni negara ni dia punya fake dia ni mazhab Hanafi. Kita punya negara sini, orang sini orang mazhab Maliki. Dekat sini pergi sebelah Saudi, ini mazhab Ahmad Hambali dekat sana di sudut fiqh. Orang tahulah, serba sedikit orang nampak benda tu, serba sedikit fiqh tu orang nampak. Tapi di sudut qiraat ni orang tak perasan sangat. Sebab tak diangkat sangat dia disiplin ilmu tu. Tapi kita bacaan kita ada Hafs, maksudnya bacaan Kufah, bacaan orang Kufah yang kita baca. Dan tiga suku daripada orang umat Islam dia membaca bacaan riwayat Hafs. Cuma ada beberapa negara lah, sebelah Tunisia sana ada baca dengan Qalun, ada baca dengan Warsh, ada baca dengan As-Susi, yang saya sebut nama-nama. Ada sebahagian negara-negara Arab lah sana. Okey, itu imam yang kelima. So kita bacaan kita Hafs, itulah yang biasa. Kemudian yang keenam ialah Imam Hamzah. Hamzah ni juga bacaan orang Kufah. Imam Hamzah bacaan orang Kufah. Dia bacaan Hamzah ni dia banyak imalah, dia banyak kan, dia banyak saktah. Hamzah ni ada dua orang perawi dia. Yang pertama bernama Khalaf, yang kedua bernama Khalad. Ini bacaan orang Kufah. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh ialah bacaan Imam Al-Kisai. Kisai yang ketujuh ni juga bacaan orang Kufah, di Kufah. Al-Kisai. Dia ada dua orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri. Duri Kisai. So Duri ni kalau kita tengok ada dua. Kat sini ada Duri nombor satu, ada Duri nombor dua. Jadi dua-dua orang ni adalah orang yang sama. Dekat bagi imam yang ketiga, Abu Amru Al-Basri, Ad-Duri ni menjadi periwayat kepada Imam Abu Amru Al-Basri. Kemudian bagi Imam Al-Kisai, Ad-Duri orang yang sama merupakan periwayat kepada Imam Al-Kisai. Cuma dekat nombor tiga tu, imam nombor tiga tu dia meriwayatkan bacaan orang-orang Basrah. Manakala dekat nombor tujuh tu bagi Imam Al-Kisai, dia meriwayatkan bacaan bagi orang Kufah. Jadi siapa yang susun tujuh orang ni, yang pilih tujuh orang ni, yang setiap satu ni letak dua orang perawi? Siapa pandai-pandai buat kerja benda ni? Pandai-pandai pilih dekat Mekah satu, Madinah satu, Syam satu, Basrah satu, Kufah tiga orang. Siapa yang pandai-pandai susun benda ni jadi satu disiplin ilmu? Yang buat kerja ni semua ialah, namanya ialah Abu Bakar Mujahid. Disebut sebagai Ibnu Mujahid. Dia meninggal 324 Hijrah. Sebelum ni dah 300 Hijrah. Dia meninggal 300 Hijrah. Maksudnya dia lahir dalam 200 masuk 300 Hijrah. Sebelum zaman dia ni, pada zaman sahabat 100, 200 tabi'in, atba'ut tabi'in, disiplin ilmu ni dia berkembang.
Maksudnya peringkat mula dulu para sahabat ambil satu riwayat je lah. Seorang sahabat belajar dengan Nabi, dia belajar satu riwayat, dia belajar. Kemudian sahabat ni belajar, sahabat ni masing-masing ada bacaan masing-masing. Kemudian lepas zaman sahabat masuk zaman tabi'in, dia mula yang ni belajar pada sahabat ni, ini pun belajar. Jadi dah banyak wajah dah. Ini belajar tok guru ni, belajar tok guru ini. Dekat sini ada satu masjid, sana satu masjid, sana masjid. Jadi tiap-tiap masjid ada tok guru dia. Maka para sahabat ni dia ambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berbeza. Bentuk bacaan. Yang ni baca dengan Maliki Yaumiddin. Sana pula Tok Guru dia ambil bacaan pada Nabi dengan Maliki Yaumiddin. Itu yang Nabi sebut unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Diturunkan Quran itu dengan tujuh huruf. Maka baca yang mudah bagi kamu. Maka itulah disebabkan itu dia berkembang menyebabkan wajah bacaan tu jadi banyak. Semua tu ada sanad masing-masing sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada zaman Abu Bakar bin Mujahid ni dia dah berlaku terlalu banyak wajah bacaan, penipuan dari sudut riwayat. Macam orang belajar ilmu hadis. Belajar ilmu hadis tu dia dah pecah. Ulama menjadikan ada nama hadis sahih, hadis dhaif lah, hadis hasan lah, pembahagiannya hadis maudhu' lah, macam-macam jenis hadis dikenal pasti. Dari sudut bacaan Quran ni pula disiplin ilmu bacaan tu juga dijaga. Maka Abu Bakar bin Mujahid dia antara orang yang terawal dia meletakkan satu penanda aras, mi'yar, satu penanda aras menunjukkan bacaan ini sampai kepada Nabi, bacaan ini boleh kita terima, bacaan ini tak boleh, bacaan ini dia meletakkan beberapa penanda aras, syarat, dawabit, ciri-ciri bacaan yang boleh diterima. Antara yang diletakkannya ialah Tok Guru tu perlu siqah, boleh dipercayai, alim bidang qiraat, kemudian ramai anak murid dia, umur dia panjang, punya kepakaran yang hebat dalam pelbagai disiplin ilmu, bukan qiraat saja. Sebab pada zaman dia ni Abu Bakar bin Mujahid ni ramai ulama-ulama yang hebat dari sudut bahasa. Sebab qiraat ni dia dekat dengan bahasa, dekat dengan lughah. Jadi ramai ulama-ulama bahasa, nahwu, saraf, balaghah ni kan, yang diorang ni pun ambil bacaan, tapi dia tok guru dia seorang dua orang aja. Jadi disebabkan dia ada kepakaran dari sudut ilmu bahasa, maka dia akan dia kata dari sudut bahasa kalau begini ujung dia kita kena tarik begini dari sudut ilmu bahasa. Maka dia buat wajah bacaan tu ikut selesa dia berdasarkan ilmu bahasa. Maka itu tertolak walaupun ulamanya hebat, kepakarannya hebat dalam bidang bahasa, tapi di segi qiraat tak boleh. Maka Imam Abu Bakar bin Mujahid dia pilih kriteria-kriteria yang ditentukan. Banyak tok guru dia. Macam contohnya Imam Nafi'. Nafi' ni imam pertama, Imam Madinah ni, dia berguru dengan 70 orang tabi'in. Tabi'in tu 70 orang dia. Yang ni seorang pertama khatam 30 juzuk, yang ni 30 juzuk, semua 70 orang tok guru dia. Kita baru satu je tok guru kan. Itu pun ada yang khatam, ada tak khatam. Imam Nafi' 70 orang tok guru. Maka ciri-ciri beginilah yang dipilih oleh Abu Bakar bin Mujahid. Dia diletakkan sebagai syarat. Kalau Imam Ibn Jazari itu dia letakkan syarat, sebelum ni kita sebut ada 4 syarat dia. Dia suruh bahasa dia bahasa Arab. Kedua, tulisannya berdasarkan pada Rasam Usmani, dan syarat yang ketiga ialah dia ada sanad yang sah. Maka berlaku pada 200-300 Hijrah tu ramai para ulama ni yang bukan daripada bidang al-qura' betul qiraat ni, dia tidak punya sanad yang bersambung, ada wajah bacaan yang tidak masyhur dan sebagainya. Maka 7 orang inilah yang dipilih oleh Abu Bakar bin Mujahid menjadi imam qiraat. Dan 7 inilah kalau hari ini orang sebut dia sebut sebagai Tariq Syatibi. Tariq Syatibi. Orang kata qiraat 7 ni dah qiraat 7 tu maksudnya 7 orang imam lah. Mudah kita faham. 7 orang imam, setiap satu tu ada 2 orang perawi. Okey. Kemudian ada lagi 3 orang imam. 3 orang imam lagi. Imam yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ialah imam di Madinah, Abu Ja'far al-Madani. Dia ada 2 orang perawi dia, Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Ni bacaan orang Madinah. Kemudian yang ke-9 Imam Ya'qub al-Hadrami. Ni bacaan orang Basrah. Orang Basrah di Iraq sana, Ya'qub. Dia ada 2 orang perawi dia,
Ruwais dan juga Rawh. Imam yang ke-9, imam ke-9. Dan imam yang terakhir, imam yang ke-10 disebut sebagai imam Khalaf. Khalaf disebut Khalaf Ashir, Khalaf Al-Bazzar. Bacaan orang Kufah. Dia ada dua orang perawi dia, Ishaq dan juga Idris. Ishaq dan juga Idris. Inilah 10 orang imam. 10 orang imam. Ada daripada Madinah, Kufah, Basrah, yang mana ilmu bacaan Al-Quran ni berkembang dekat kota-kota Islam yang utama. Dia ada 5 kota Islam yang utama. Dia start pada Madinah ada, Mekah ada, Basrah, Kufah dan juga Syam. Itu peringkat 100, 200, 300 hijrah. Ulama-ulama semua lahir daripada 5 kota Islam yang utama. Kalau sudut qiraat ni tak ada, tak lahir dekat sini. Bacaan daripada imam qiraat sebelah Yaman. Walaupun Yaman tu negara Arab juga kan, tapi bacaan amat Yaman ni dia tidak masyhur. Kalau tuan-tuan tengok ada, kalau guru Yaman ni kadang-kadang bacaan dia tu, dia qaf itu dia jadi ga. Ihdinas siratal mustaqim, qaf qim kan, dia dengan ga, mustaqim. Qaf tu dia tukar jadi huruf ga. Yang tu bukan bacaan yang mutawatir kan. Bukan bacaan yang mutawatir, dia lebih macam bahasa setempat. Dia tak ada. Kalau di sudut kita buka ilmu-ilmu qiraat ni, sanad-sanad besar tak ada. Cuma setempat tu macam adalah, macam kita sini kalau orang Jawa kan dia baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada jenis orang kampung dia baca dengan ijajul cilatil ardu cilcalaha kan. Dia punya slang dia tu kan. Semua setempat. Mungkin untuk guru dia yang mula tu ngajar okey, tapi bila turun kan dia lari pada slang setempat. Begitu juga kalau macam bacaan Yaman tu dia qaf jadi ga. Sampai sekarang ni berlaku setengah tempat tu dia, mereka yang tidak mengambil berat dari sudut bacaan tu, kita dengar huruf qaf dia jadi ga. Jadi dia bukan bacaan yang mutawatir. Mungkin ulama mengatakan masyhur dalam kalangan mereka. Jadi kalau untuk diangkat jadi imam, dia tidak sesuai lah dengan kalangan kita yang boleh baca dengan mutawatir ni. Dia ambil imam yang mutawatir bacaan. Kalau tak ada yang mutawatir, maka kalau golongan baca dengan ga tu dengan orang geng-geng yang masyhur, dia tak apa. Gitu ulama sebut begitu. So ada 10 orang imam, imam qiraat. Yang 3 lagi ni, mula 7 orang ni tadi disusun oleh Abu Bakar bin Mujahid. Kemudian Tariq Syatibi ni, Imam Asy-Syatibi dia meninggal 590 Hijrah. 590 Hijrah, orang kata Tariq Syatibi. Dia memasyhurkan lagi dengan matan dia Hiruzul Amani. Kemudian ditambah lagi 3 orang imam, jadikan 10. Yang 10 ni lah yang dikata sebut 10 qiraat kecil, asyarah sughra. 3 orang lagi ni, 8 sama 10 ni ditambah oleh Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari ni meninggal 833 Hijrah. So ini 833, dia ada 324, dia ada 590, dia ada 833 Hijrah. So 324 dengan 590 ni dia setakat 7 orang imam aja dengan 2 orang perawi. Masuk 833 ni Imam Ibnu Jazari ni dia tambah 3 orang lagi, 3 orang imam lagi, jadi 10 orang imam. Dia sebut ni Tariq, ni disebut Tariq. Kalau yang 3 yang kecil ni disebut Tariq Durrah Al-Mudiyah, sebab 3 je dia tambah. Okey. Jadi 10. 7 tambah 3 jadi 10. Kemudian kalau mulai yang dikatakan 10 yang besar ni disebut sebagai asyarah kubra. Qiraat 10 yang besar. Dia ada 10 orang imam, nama yang sama. Imam daripada nombor 1 sampai kepada nombor 10. Orang yang sama, perawi yang sama. Cuma qiraat 10 yang besar ini dia ni disusun oleh Imam Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah ni. Jadi dia letak sini nama matannya ialah Tayyibah.
ataupun disebut tarik tayyibah. Tarik tayyibah boleh, matan tayyibah boleh, kan. Ni maksud 10 yang besar, asyarah kubra. Beza dia besar dan kecil ni adalah dari sudut dia punya riwayat wajah bacaan itu berbeza. Kalau 10 yang kecil ni dia punya sanad dia tu, dia punya perawi dia, turuk dia tu seorang aja. Kalau turuk daripada asyarah kubra 10 besar ni, dia punya turuk dia tu banyak, 2, 3, 4, 5, dia boleh naik banyak, menyebabkan wajah bacaan dia tu banyak. Contoh yang mudah kita tengok ialah mat jaiz munfasil. Kalau mat jaiz munfasil, kalau tuan-tuan belajar murid Tariq Syatibi, ya ayyuhalladzina amanu, kan, maka dia akan baca dengan wajah 4 harkat, Tariq Syatibi. Ataupun paling kuat pun dia ada wajah yang 5 harkat. Tapi kalau murid asyarah kubra, ya ayyuhallazina amanu, dia ada 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat dan 5 harkat. Dia beza di sudut. Jadi bila kita ngaji tu, tuan-tuan belajar ngaji, boleh tanyalah, ini aku belajar ni murid Tariq mana, tok guru mana yang kita belajar. Ini asas lah. Memang saya sebut setiap kali kita belajar qiraat. Okey, kita habis hari tu dekat sini pada 4 bulan 8. Kita telah habis bacaan surah Ad-Duha daripada bacaan Imam Nafi'. Kita dah habis baca, iaitu kita membaca dengan riwayat Qalun. Yang pertama ni kita baca dengan riwayat Qalun. Mula kita baca dengan Syu'bah dulu, Hafs, bacaan yang biasa. Kemudian dibawa bacaan Nafi' riwayat Warsh ni yang ada wajah taklil, wadduha wallaili idza saja. Ini juga kita dah habis. Kemudian kita masuk pada bulan lepas qiraat Abu Amru. Abu Amru ni imam yang keberapa? Abu Amru al-Basri, imam yang ketiga. Imam yang ketiga, imam qiraat yang ketiga. Dia ada 2 orang perawi dia. Yang pertama nama Ad-Duri, yang kedua nama As-Susi. Ni kiat. Jadi maksudnya qiraat Abu Amru bagi surah Ad-Duha ni macam mana bentuk beza bacaan dia dengan bacaan kita. Dia hanya ada bacaan disebut sebagai taklil. Taklil macam bacaan Warsh. Dia tak baca wadduha, dia baca dengan wadduha pada tempat-tempat yang warna merah ni, zawatil ya dia panggil ujung-ujung ni, wadduha wallaili idza saja. Cuma pada tempat tu lah, ada berapa tempat ni, ada 8 saya rasa, 1 2 3 4 5 6 7 dengan 8, ada 8 tempat. Yang ujung tu baca dengan Kalau imalah wadduhi, taklil wadduha satu. Yang kedua dia ada wajah, itu tawassut pada mat munfasil. Mat muttasil dia baca dengan 4 harkat. Mat muttasil sini ada 2 tempat, ilan satu, dan juga amasaila, ada 2 tempat mat wajib muttasil. Jadi pada 2 tempat mat wajib muttasil ni dibaca dengan wajah 4 harkat. So malam ni insya-Allah kita ambil bacaan qiraat Abu Amru al-Basri. Maka kalau dia tulis kat sini Abu Amru al-Basri, maksudnya dua-dua orang perawi itu bacaan dia sama. Sebab kadang-kadang imam qiraat ini di periwayat mulai imam ni dia ada berbeza antara rawi yang pertama dengan rawi yang kedua. Tapi yang ni antara Abu Amru al-Basri ini, antara Duri dengan As-Susi, dua orang perawi dia ni wajah dia sama. Beza dia bacaan kita ada dari sudut taklil dan juga dia ada baca tawassut pada mat muttasil. Itu je. Okey, kita baca sekali lalu dulu bacaan kita yang biasa, bacaan Hafs macam kita biasa. Saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, itu bacaan kita yang biasalah, hafan an Asim. Okey, baru kita ambil bacaan qiraat Abu Amru al-Basri. So bacaan orang Basrah sebelah Iraq sana. So dia bacaan yang warna merah ni baca dengan taklil. Dia baca dengan wadduha, wadduha macam bacaan Warsh. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, itu bacaan bacaan Abu Amru al-Basri. Jadi beza dia apa? Hanya pada taklil. Dia ada wadduha saja, dan pada mad muttasil ni dibaca dengan 4 harkat. 4 harkat sini ada dua tempat 4 harkat. Yang lain tu semua sama. So ada dua bezalah dengan bacaan kita hafz. Satu bacaan taklil pada 8 tempat, yang kedua mad muttasil dibaca dengan 4 harkat. Kita pun hafz kita baca 4 harkat juga. Bahasa mad muttasil ni dia 4, 5, 6 harkat. Tapi dia baca dengan 4 harkat. Dia tak ada wajah 5 ataupun 6 harkat ya. Okey. Yang mana sebelum ni kalau kita baca dengan Warsh dulu, dia dekat ayat nombor 4 ni dia banyak walala khira, dia lebih susah lah. Yang ni dia lebih mudah, hanya bacaan taklil aja ya. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang ya. Kita ambil bacaan Abu Amru al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallaili idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى
Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, alhamdulillah. So dia ada wajah taklil, disebut taklil, dan juga baca 4 harakat pada mad mustail. Okey, kita baca sama-sama. Tuan-tuan ikut dengan saya, kita baca sama-sama tu sekali lalu So bacaan apa dia? Qiraat namanya qiraat Abu Amru al-Basri. Bacaan orang Basrah, yang mana dia membawa 2 bacaan bawah dia sekali. Itu riwayat dia Ad-Duri dan juga As-Susi. Okey, kita baca sama-sama tuan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, alhamdulillah habis kita baca imam yang ketiga Imam Abu Amru al-Basri. Okey, terusnya kita ambil yang seterusnya ialah qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah ni qiraat yang ke berapa tadi? Qiraat Hamzah ialah imam qiraat yang ke-6. Imam Hamzah dia bermula dengan Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru al-Basri, Ibnu Amir, Asim, Hamzah. Hamzah yang ke-6. Hamzah yang ke-6. Kemudian yang ke-7 Kisai. So ini nombor 4 ni ialah qiraat Hamzah, imam qiraat yang ke-6. Dan diambil qiraat Hamzah riwayat Khalaf dan riwayat Khalad bagi wajah yang pertama. So imam qiraat ini wajah-wajah bacaan bagi qiraat dan riwayat ni dia ada wajah yang pertama, ada wajah yang kedua, dia ada beberapa bentuk wajah bacaan yang berbeza-beza. So bagi imam qiraat Hamzah ni kita ambil dia wajah yang pertama. Tengok disebut kat sini ada nota kaki nombor 86 tu. Tengok dia kata. Dia kata yang pertama ialah dia ada imalah. Tadi kita sebut perkataan taklil wadduha kan. Ini imalah. Imalah ni wadduhi. Maksudnya masuk hamzah ni dia masuk imalah. Wadduhi. Macam kita bacaan Hafs kita aja bismillahirrahmanirrahim
majriha kan. Ni imalah ni wadduhi walaili iza saja ma wada'aka ma qali. Dia beberapa tempat. So dibaca dengan imalah zi al-ya pada yang ujung ummah surah ya itu. Pada rasul ayah ni di ujung ayat dia kata. Kecuali ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua je bagi Hamzah ni dia tak baca. Dia kata wadduhi walaili iza, sepatutnya sajalah. Tapi dia tak ada. Ayat kedua dia tak baca dengan imalah. Satu tempat aja. Yang lain tadi semua ada 8 kan. Maksudnya dia baca imalah pada 7 tempat saja. Kemudian ayat yang keempat pula dibaca saktah pada al. Ni kita akan tengok walal akhirah kan. Walal saktah disebut sebagai saktah latifah. Saktah ni dia berhenti 2 second. Saktah macam kita biasanya surah Yasin lah kita baca kan, mimmarqadina haza kan. Dia berhenti tanpa mengambil nafas dalam 2 second. Mimmarqadina 1 2 haza, tapi tak ada kira kan, maksudnya dia berhenti sebentar. Mimmarqadina haza ma, dalam 2 second lebih kurang disebut sebagai saktah lah. So bagi qiraat Hamzah ni wajah yang pertama dia ada banyak saktah pada walal akhirah, walal akhiratu, saktah kat situ. Dan saktah ataupun naqal pada al-ula. Ula ni ujung ayat, nanti saya tunjukkan. Ula ni boleh apa? Dia kata al tu mati, ula kan. Kalau kita tengok sini, kat sini minal ula, ataupun dia boleh juga dibaca dengan naqal, minalula kan. Dari situ ada 2 wajah, saktah ataupun naqal. Kerana dia waqaf, dekat waqaf situ dia ada 2 wajah bagi Imam Hamzah. Dia boleh baca saktah dan juga naqal. Okey, benda tu rujuk muka surat 23 pada ayat 6 8 baca dengan tahqiq. Kemudian pada ayat pada kalimah yang terletak pada akhir ayat 6 dan 8 dibaca tahqiq ataupun tashil. Dia ada ayat nombor 6, ayat nombor 6 dan juga ayat nombor 8. Ni ayat nombor 6 dan juga ayat nombor 8. Ada 2 tempat boleh dibaca dengan tahqiq ataupun dibaca dengan tashil. Tahqiq dengan tashil ni apa dia? Kalau bacaan kita bacaan Hafs, kita ada surah Fusilat tu jamiu kan. Kalau tuan-tuan belajar tajwid dia ada jamiu tu dia baca dengan jamiu. Tashil maksud dia mudah, sahlun ni maksud dia mudah. Dia tak baca. Kalau tahqiq maksudnya dia membaca, membunyikan huruf itu dengan baris dia secara terang, secara jelas. Jamiu jamiu satu-satu kan. Tapi bila baca tashil dia baca dengan mudah. Jamiu. Yang pertama tu dia baca dengan jelas, yang kedua tu dia macam tarik aja. Bukan ada kan. Tashil ni baca okey, baik. Azan.
hadirin yang dikasih sekalian ya. Okey, saya ambil lebih kurang 5 minit lagi. Tunjukkan pada tuan-tuan ya. 477 dekat sini. Kalau kita ngaji, kalau tuan-tuan ngaji, belajar ngaji, dia ada satu benda yang rare lah, yang rare dalam bacaan kita, haf'an asim. Kalau tadi disebutkan bacaan tashil, memang bacaan hamzah ni dia ada banyak tempat yang dibaca dengan tashil. Tapi bacaan kita haf'an asim yang kita ngaji biasa, dia dalam satu Quran 30 juzuk ni ada satu tempat aja dekat sini. Saya tanda sini. Dia hanya satu tempat lagi, Jami kat sini. Kalau tuan-tuan tengok buka Quran tu, muka surat 481 pada ayat 44 surah Fussilat. Dia dekat sini, dia ada tanda bulat kat sini. Bulat tumpat warna hitam. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Dekat sini perhatian. Tengok pada alif tu, pada hamzah ni ada baris kan? Yang alif itu dia tak ada baris. Tuan-tuan boleh buka Quran muka surat 481. Bacaan kita haf'an asim ada. Bacaan nama dia tashil. Hanya satu tempat aja dalam Al-Quran dekat sini. 481 muka surat dia. Perkataan jami. Tengok pada alif tu dia tak ada baris. Dia hanya ada tanda warna hitam bulat tumpat. Kalau Quran lama dia letak macam diamond, 4 segi, diamond kalau Quran lama. Kalau yang baru dia akan letak tumpat warna hitam. Ini bacaan. Macam ini nama bacaan ni, istilahnya bacaan tashil. Sepatutnya kalau nak dibariskan, dia akan dibariskan dengan baris atas. Bacaan dengan baris atas. Kalau baris atas dia akan baris dengan jamiu. Kalau bacaan kita dia tashil, lawan dia tahqiq. Kalau tahqiq dia akan baca dengan jamiu. Jamiu. Tapi dia baca tu adalah jamiu. Itu bacaan tahqiq. Tapi bagi kita haf'an asim, bacaan kita yang biasa ni, kita tak boleh baca macam tu. Tak tepat, salah riwayat dia. Kita kena baca dengan tashil. Macam mana bacaan dia? Jamiu. Jamiu. Dia akan jadi, okey, saya buat sini. Kalau kita tengok sini tadi, dia hamzah, jami. Dia letak tumpat warna hitam. Jami. Jami. Kalau bacaan tahqiq dia akan bagi atas. Jami. Kalau bacaan tashil, dia tak bagi atas. Dia jadi bunyi dia sini ini ni A lah, tu buat A. Kalau tahqiq jami. Ni dia jadi dia tak jadi kena tulis. Kalau ikut Rumi macam mana dia boleh tulis ikut Rumi. Kalau tahqiq dia akan jadi jami. Jami. Tapi macam tashil yang kedua tu jadi dia tak sebut secara jelas. Tashil ni baca dengan mudah. Jadi yang kedua tu gitu. Tu bacaan tashil. Jami'. Tu bacaan yang tepat bagi riwayat kita kan. Okey. Cuma dekat sini tadi kita tengok balik bacaan. Bagi bacaan hamzah tadi dia ada pada dua tempat, ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-8. Maka dia ada sini wa tu jelas bagi dia tak baca dengan dia jadi bacaan tashil. Tashil ni maksud dia mudah. Arab ni dia ada satu lagi kelemahan dia. Dia Arab ni banyak kabilah-kabilah dia. Tak semua Arab ni boleh sebut. Kita orang Melayu ni jamiu kan, lebih kita boleh sebut. Arab ni ada dia punya
bahasa dia memang bahasa yang susah dia sebut secara jelas satu huruf. Jadi Arab ni dia baca sebutan tasihil je. Kalau kat sini bagi hamzah dia baca dengan fa wa, bukan fa a hamzah kan, maka dia baca dengan fa wa, fa bunyi macam a tapi tak fa wa. Tu fa aghna fa aghna. Dia baca dengan tashil, dengan bacaan mudah. Hatta kalau kita tengok Nabi SAW sendiri, bacaan Nabi ni dia Quraisy, orang Quraisy ni dia nak sebut hamzah tu secara tahqiq tu dia payah. Bacaan yang betul-betul bacaan Nabi, maksudnya kalau nak ambil qiraat Nabi yang original, orang Mekah dulu baca, dia baca dengan bacaan tahqiq. Dia tak baca dengan wajah ibdal. Dengan wajah, dia tak baca dengan wajah ibdal. Macam contohnya kita katakan yu'minu kan, allazina yu'minuna bil ghaib kan. Macam kita orang Melayu kita boleh sebut allazina yu'minuna bil ghaib, itu bacaan kita kan, bacaan orang kufar. Tapi kalau bacaan yang betul-betul ini Quran tu tadi kita kena jelas, Quran ni turun dengan 7 huruf, boleh baca dengan banyak wajah. Tapi kalau bila dibuat kajian, tengok sebenarnya Nabi ni betul, kabilah Nabi yang Quraisy betul, dia baca macam mana. Dia orang tak boleh sebut hamzah tu dengan bacaan yang tahqiq. Dia akan baca istilah dia dengan ibdal. Dia akan tukar macam allazina yu'minu, dia baca dengan allazina yu'minu. Dia tak boleh sebut dengan yu'minu. Hamzah tu dia panggil an-nabr. Kalau nak istilah orang belajar dan tajwid ada juga disebut sikit nabr. Nabr ni maksudnya dia nak menyebut sesuatu huruf itu secara jelas bunyi dia secara tahqiq. Pernah satu ketika Imam Al-Kisai ni ada imam orang Kufah, dia datang ke Madinah, dia buat haji, kemudian dia pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, masa dia datang ke Madinah, dia ni imam qiraat besar, jadi orang jemputlah dia naik untuk dia jadi imam dekat Masjid Nabawi. Bila dia naik, dia baca dengan wajah tahqiq, dia tak baca dengan wajah ibdal. Maka orang Madinah pun kata, macam mana Imam Al-Kisai ni dia boleh baca dengan wajah ibdal sedangkan dia jadi imam dekat Masjid Nabawi. Masa tu orang kecoh sikit lah zaman dia jadi imam. Tapi maksudnya wajah bacaan tu memang ada. Sehingga kan kata Sayyidina Ali, dia wajah kepada Sayyidina Ali dia kata, kalaulah tidak Quran ini yang Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah ibdal, ada disebut dengan yu'minu dengan hamzah tu, maka kami orang Quraisy, kami tak akan baca macam tu. Kami akan baca yu'minu, kami tak akan baca yu'minu, kan? Dan hamzah ni tuan-tuan, huruf hamzah ni dia tak ada sebenarnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia tak ada, asal huruf hamzah ni dia tak ada. Dia tak ada rumah hamzah tu yang gini ni kan, tak ada dalam bahasa Arab. Kan? Tapi yang ni di zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, meninggal 170 Hijrah, dia yang buat jadi orang pertama yang buat huruf hamzah ni supaya untuk mudah orang baca. Asal dia tak ada sebenarnya dalam bahasa Arab. Sebab itu dia ada wajah-wajah tu. Bila dah banyak wajah tu, maka ulama pun berinovasi memudahkan bacaan. Jadi insya-Allah kita akan ambil bacaan Imam Hamzah ni pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.